Salam. Harap mengantuk ke? Mengantuk minum air dulu take 5 ambil masa 5 minit. Awak nak minum ke apa, buat dulu 5 minit, kita rest kejap. Sebelum kita nak mulakan pelajaran kita. Sebelum ni Ustazah dah hantar. Alhamdulillah sihat. Okay. Sebelum minggu lepas kita dah belajar menziarahi jenazah. Dah habis dah topik menziarahi jenazah. Okay. Nanti awak boleh rehat dulu. Saya bagi masa sampai 3.23. Nak minum ke? Nak makan ke? Tapi sekejap je, 5 minit je. Okay. Sediakan buku untuk subjek Ustazah. Sediakan buku tulis. Subjek akhlak, sediakan buku kosong buku tulis. Sebab awak tak ada lagi kan buku aktiviti apa tak ada. Okey, sediakan dulu buku tulis. Okey, Ustazah akan bagi soalan aktiviti latihan untuk minggu lepas punya. Ustazah dah mengajar dah. Menziarahi jenazah dah habis dah bab tu. Betul kan Ustazah? Siapa yang join kelas dengan Ustazah tu? Ustazah bagi Ustazah bagi video. Okey, Ustazah send video habis semua menziarahi jenazah tu. Sampai last kali akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, hari ni Ustazah bagi soalan, Ustazah bagi latihan untuk subjek minggu lepas. Okey, tak apa, awak salin dulu latihan tu. Kita masuk topik untuk hari ni, menziarahi kubur. Okey. Salin soalan kat depan ni, nampak tak soalan Ustazah bagi? Ni latihan. Tapi saya tak habis lagi tulis. Kejap, okey. Latihan tulis. Mula-mula tulis latihan. Ke tutup lampu bagi nampak sikit. Kabul. Okey, soalan dia macam ni. Yang pertama, Ustazah tulis. Soalan yang pertama. Tak nampak? Okey, tak apa. Dengar. Ustazah sebut. Awak tulis kat buku kosong, buku tulis. Sediakan buku tulis akhlak tahun 6. Okey, yang pertama. Soalan dia adalah. Berikan 5 perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika menziarahi jenazah. Berikan 5 perkara yang perlu dilakukan ketika menziarahi jenazah. Okey, kalau tak nampak, nanti Ustazah snap gambar ni, Ustazah hantar dalam grup Darjah 6, okey? Okey, kalau yang nampak tu boleh tulis. Kalau yang dengar Ustazah, soalan Ustazah ni tulis. Siapa yang dengar dia tulis. Okey. Ni latihan Tulis dulu soalan. Okey, jawapan tak apa, jawapan nanti dulu. Okey. Soalan yang pertama, berikan 5 perkara yang perlu dilakukan ketika menziarahi jenazah. Ustazah nak 5. Dalam buku ada 6, Ustazah minta 5. Okey. Okey, boleh? Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua soalan Ustazah, berikan maksud istirja. Lafaz istirja. Berikan maksud lafaz istirja. Okey, macam mana lafaz istirja itu? Macam mana? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dikatakan lafaz istirja. Okey.
Apa maksud istijab? Ustazah minta maksudnya. Okay, maksudnya apa? Ustazah dah ulang. Kalau siapa tengok video Ustazah minggu lepas, okay, Ustazah dah ulang berapa kali, dalam 2-3 kali juga Ustazah ulang maksud istijab ni. Okay, tulis Ustazah minta maksud lafaz istijab. Lafaz istijab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Okay. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, buat dalam bentuk peteminda. Peteminda akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Buat peteminda simple je. Contoh saya tulis, okey, awak tulis akibat. Akibat kan contoh peteminda macam mana? Geram saja tak nampak yang kecil sangat. Okey, buat peteminda macam ni. Contoh tengah dia, tengah buku awak tahu tulis akibat tidak menziarahi kan. Okay, buatlah awal ke apa, okay, cabang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Itulah bentuk peteminda. Okay, so nak buat dalam bentuk peteminda akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Okay, sebenarnya 3 soalan ni ada dalam buku kamu, buku surat 7. Tapi Ustazah ringkaskan lagi lah Ustazah punya. Tapi Ustazah ubah. Kalau nombor 2 tu dia minta kamu hafal lafaz istijab. Tapi Ustazah rasa semua dah tahu kan lafaz istijab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Jadi Ustazah nak kamu keluarkan maksud lafaz istijab tu. Apa Ustazah nak maksud dia. Okay. InsyaAllah semua dah hafal kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Okay. Nombor 3 Ustazah suruh nombor soalan Ustazah yang nombor 3 ni sama. Ustazah minta bagi buat peteminda akibat tidak beradab. Buat dalam bentuk peteminda. Okay, contoh macam ni Ustazah. Nanti Ustazah snap lah hantar dalam grup. Akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Apa akibat dia? Okay. Dalam bentuk peteminda tak kisahlah awak nak buat peta ke, nak buat awan ke. Betul cabanglah. Dia ada 3 akibat dia kan. Okay, macam tu sahaja, mudah sahaja. Tadi Ustazah kata bagi 5 minit rehat kan. Tapi Ustazah bagi kerja pula. Okay. Okay, sambil-sambil tu faham? Faham tak? Faham. Bagus. Okay. Ni ada orang ke tak ni? Tata buka je, orang ni kat lain. Oh, tersekat-sekat. Tersekat ke? Jelas tak suara Ustazah? Jelas. Jelas. Okay. Tak jelas. Macam mana cuba awak pakai earphone. Okay. Tak apa, nanti soalan ni Ustazah snap hantar dalam grup. Okay, sebelum kita nak mula topik baru. Hari ni kita masuk menziarahi kubur. Tajuk kamu yang kedua, pelajaran kedua. Darjah 6 banyak tak? Tak banyak sangat pun. Nanti sifat mahmudah, belajar tawakal, mahabbah, ridho, zikrul maut. Lepas tu sifat mazmumah, hubud dunia, takabur, wujud riya. Nanti habis tu. Sekejap je kan. Okay. Tapi yang penting sekarang ni, masa permulaan ni, saya nak kamu belajar dan faham. Belajar dan faham dulu. Okay. Menghafal tu dia macam mana? Dia kamu boleh hafal kalau kamu faham. Kamu senang hafal kalau kamu faham. Ada setengah orang dia belajar kan, terus dia boleh ingat terus apa yang dia belajar, dia boleh terus hafal. Okey, ada setengah orang menghafal ni dia perlu ambil masa, tapi dia kena faham dulu. Okey, paling penting faham dulu. Ya, ada 3 je soalan. Okey.
Latihan ada 3 je. Buat tak banyak pun. 3 soalan tu sahaja. Okey, jom. Nak baca doa. Tulis soalan, latihan tulis soalan je dulu. Jawapan tak apa, buat kemudian. Nanti tunggu awak buat jawapan. Tak belajar kita kan hari ni. Kita nak masuk topik baru hari ni. Okey, salin dulu soalan. Ustazah snap lah. Ini Ustazah bagi contoh tau. Contoh dalam bentuk awal. Okey, yang ni akibat tidak beradab ni dalam bentuk peta ni. Ustazah buat. Okey. Sekejap Diorang nak join ke? Admit. Okay. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Okay, so apa minta doa ni? Sebab minta supaya Allah lapangkan dada kita, mudah untuk kita fahami apa yang kita nak belajar hari ni. Okay. Buat apa pun, pertama mintalah dulu dekat Allah. Sebab itulah kita kena berdoa supaya awak lebih senang faham apa yang awak belajar. Boleh fokus sikit, minta jauhkan daripada keliling kita, anasir-anasir di keliling kita ni yang mengganggu. Yelah, syaitan tak suka kan orang nak menuntut ilmu ke apa, dia tak mau kan. Jadi dia kacau-kacau tu. Sebab itulah tujuan pertama kita berdoa. Pertama nak minta Allah mudahkan kita faham. Dan lagi satu, supaya kita dijauhkan dari gangguan syaitan. Okey, baiklah. Boleh buka muka surat 8 akhlak, muka surat 8. Buku ni semua ada kan, buku teks akhlak. Okey, tengok muka surat 8. Okey. Menziarahi, tajuk kita pelajaran kedua, menziarahi kubur. Dalam bab ni, lepas kamu belajar bab ni, apa yang kamu akan tahu dalam bab ni? Pertama, tak ada. Hafizuddin tak ambil buku lagi ke? Okey, tak apa. Kalau tak ada, rasa dah jenam ada ni ada apa? Ada apps punya kan? Maksudnya ada nota digital punya untuk dah jenam. Kamu boleh buka. Okey, siapa yang tak ada buku teks boleh tengok nota digital. Rasa dekat dalam tengok tahun 6 punya group. Kan? Ada kan nota punya kan? Yang tak ada buku teks boleh rujuk kat situ. Dia sama je macam buku teks. Okey. Okey, dalam bab ni, dengar elok. Okey, dalam bab ni menziarahi kubur ni, apa yang kamu akan dapat akhir pembelajaran kamu? Kamu akan dapat tahu adab-adab. Macam mana adab-adab menziarahi kubur. Kedua, memberi salam dan berdoa ketika menziarahi kubur. Yang ketiga, menyenarai perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Yang keempat, menyebut fadilat, kelebihan menziarahi kubur. Yang kelima, menyebut akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Okey. Siapa pernah ada pengalaman menziarahi kubur? Okay. Kalau ada pengalaman tu, tak pernah? Okey, tak apa. Nanti kamu ambil grab, ambil peluang. Kalau ada peluang untuk kamu pergi ziarah kubur, pergilah. Sebab apa? Dulu Ustazah pun tak pernah masa kecil-kecil ni. Tapi masa hari raya, orang masih akan buat, setiap hari raya pergi kubur, siapa pergi kubur dapat duit. Pergi kubur masa hari raya tu, dapatlah duit beratur baju panjang kat kubur. Betul-betul ni pijak tanah kubur tu, tak pakai kasut lah. Buka kasut, kita masuk kubur tu, kita pijak tanah-tanah kat kubur tu kan. Beratur baju panjang. Masa tu zaman budak-budak. Budak-budak lagi, Ustazah dah pergi kubur dah. So apa nak ambil duit raya? Orang masjid
sediakan duit raya. Kita beratur lah panjang-panjang lah, dapat lah. Seorang dapat. Dia mula-mula tahun ni dapat RM2, tahun depan dapat RM3, naik lagi dapat RM4. Makin banyak. Ikut masjid tu lah dia nak bagi berapa kat kita. Masa tu lah Ustazah pergi kubur, dia kecil lagi. Sebab nak ambil duit raya. Itulah awak dapat ke tak pengalaman ni. Ni masa kat kampung lah, kampung Ustazah kat Penang. Okay. Okay, kita tengok apa ada adab ni. Okay, yang tak pernah pun tak apa, belajar. Bila awak dah tahu, nanti awak beranilah nak ke kubur. Sebab awak tahu apa adab yang kamu kena. Kan kadang takut pergi kubur sebab kita ni tak tahu peraturan kat kubur ni macam mana mesti tak tahu. Rupanya kena buka kasut, nak pergi kubur, nak jalan kat kubur. Kan kita kena jaga kubur, orang bersihkan semua. Kita kena jaga elok lah. Mana boleh awak datang, awak pergi kubur, awak boleh lari, awak pijak-pijak kubur-kubur orang lain, boleh ke? Tak ada, tak boleh. Kita tengok tu, kita nak tengok sama-sama belajar apa adab menziarahi kubur ni. Okey, kita tengok yang pertama. Baca, Ustazah nak petik nama orang suruh baca. Takut. Online je tapi tak ada orang. Okey. Tasnim baca yang pertama. Hello. Tasnim baca yang pertama, buka mic. Apa ada adab menziarahi kubur yang pertama? Ada ke tak ni Tasnim? Kenapa awak semua senyap? Saya suruh siapa ni? Siapa yang nak baca? Tasnim. Memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, bagus. Tasnim, terima kasih. Memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, itu adab yang pertama. Mestilah kena menutup aurat. Dan tak dibuka mic. Betul sini tak dibuka mic. Okey. Pakaian yang menutup aurat. Boleh ke kamu pergi ke tanah perkuburan pakai short pants, luar pendek? Ada yang dah pergi kubur, tanah kubur, ada yang pakai boxer ke? Ada ke? Mana boleh, sebab tempat itu ada tempat orang Muslim. Dia macam sama kita menghormati macam mana kita nak masuk ke dalam masjid dan surau. Boleh ke kamu pakai pakaian yang tak menutup aurat? Kamu nak pergi ke tempat rumah Allah. Macam tu lah juga. Tanah perkuburan ni macam pengakhiran kita kat situ. Kita nak masuk tempat perkuburan ni kenalah jaga adab kita semua. Sebab itu adalah tempat kumpulnya sesama orang Muslim. Orang Islam semua kat situ. Jadi kita kena menutup aurat, jaga adab kita. Biar orang kafir keliling tengok kita, oh bagus ni masyarakat orang Melayu ni, kita menghormati, jaga adab. Memang kena pakaian mestilah yang menutup aurat. Yang perempuan tak pakai tudung, kenalah pakai tudung. Memang pakai tudung tu wajib pun. Bukan nak pergi kubur je kena pakai tudung. Kat luar-luar pun, nak keluar rumah pun kena pakai tudung. Untuk rambut itu. Okey. Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu sekarang, cerita-cerita Melayu kan, nak pergi kubur barulah sarung selendang semua kan. Tu nak pergi kubur dah tu. Pakai selendang tutup-tutup buat syarat je macam tu kan. Kita doalah semoga diorang diberi hidayah untuk diorang menjaga menutup aurat semua. Sebab memang wajib pun. Wajib, memang pakai tudung semua ni wajib. Memang kena pun menutup aurat ni, memang adalah kewajipan. Nak masuk kubur tu memanglah kamu kena. Sebab iyalah kamu nak berdoa lah, apalah semua masa melakukan amal kematian kan. Kita ustaz-ustaz semua datang nak doakan orang yang telah meninggal dunia. Okay. Kamu nak pergi ke tempat, memang tempat Allah jaga, malaikat jaga kat situ. Kamu kenalah berpakaian yang menutup aurat. Okey, yang kedua, Hafizuddin. Ada tak Hafizuddin? Baca yang kedua. Ya Ustazah. Okey, baca yang kedua. Adab menziarahi kubur tu yang kedua. Sunat. Yang kat buku teks Ustazah. Ada tak? Saya tak ada lagi. Oh, tak ada buku teks lagi Lepas tu ada digital tu ada tak? Yang digital, buku digital punya ada tak? Buku digital ada. Okey, cuba baca, ada tak? Nombor 2, sunat memberi salam tu ada tak? Nombor 2. Ya Ustazah. Tengok, baca kat situ. Tengok sama je kan? Ustazah rasa sama je. Ya Ustazah.
Sunat memberi salam. Okay, yang lain simak, tengok sama-sama nombor 2 apa adabnya. Dah jumpa dah Ustazah. Okey. Okey, baca. Jumpa ke tak? Akhlak kan Ustazah? Ya. Awak tengok subjek apa sebelum ni? Akhlak. Akhlak tahun 6. Sekejap. Internet. Tak Baru ada Ustazah. Saya tak ada? tak ada. Saya punya apa tu? Saya tak download yang ini. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Siapa yang nak baca ni? Cik Adam? Cik Adam? Ada ke tak Cik Adam ni? Ustazah, saya tak ada buku teks lagi ya. Ya, siapa yang ada buku teks ni kat sini? Afrina ada? Susah lah, tak puas Ustazah mengajar macam ni. Ustazah suka awak kat depan. Oh, tak ada buku teks. Hai Syami. Hai. Hai, saya ada Ustazah. Cepat. Baca. Siapa ni? Nombor 2. Ha? Nombor 2. Nombor 2. Sunat memberi salam dengan mendahului dengan kaki kanan apabila memasuki kawasan perkuburan. Okey, siapa ni? Awak siapa? Arayan, Muhammad Arayan Shah. Oh, Muhammad Aryan Shah. Sebab kat sini nama mak awak kot Zalina kan? Okey. Bagus Aryan Shah, terima kasih. Okey, sunat memberi salam dan mendahului dengan kaki kanan apabila memasuki kawasan perkuburan. Kena bagi salam. Even kita tak masuk dalam kubur, kita lalu tepi kubur pun, kita bagi salam dengan ahli kubur. Awak tahu tak? Kita mendoakan kesejahteraan orang di dalam kubur. Mereka semua ramai-ramai tu menjawab balik salam kita. Untung tau kita bagi salam kat mereka yang ramai-ramai. Kita lalu dekat tepi kubur, bagi Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia ada lagi panjang doa dia kan, doa untuk ahli kubur ni. Okey, tapi cukup dengan sekadar memberi salam, kita doakan kesejahteraan ke ahli kubur, insya-Allah kita pun, mereka menjawab salam kita, sama-samalah kita dapat pahala, mereka pun kat dalam kubur sana diberi ganjaran pahala juga. Okey. Mendahului dengan kaki kanan apabila memasuki kawasan perkuburan. Okey, melangkah masuk ke dalam kubur tu, dekat pintu masuk tu dah mula langkah dengan kaki kanan. Itulah Ustazah kata, cara dia semua sama je macam mana kita nak melangkah masuk ke dalam masjid, macam itulah kita jaga adab akhlak kita semua, macam itulah kita di tanah perkuburan. Kita jaga itu adalah tanah perkuburan orang Islam. Macam mana kita orang Islam ni, macam mana Rasulullah ajar akhlak kita, pimpin kita, macam mana akhlak yang baik semua Rasulullah tunjuk, macam mana kita kena jaga. Masalah bila kamu masuk situ, kamu jaga adab kamu. Orang kat luar, tanah perkuburan ni tempat terbuka. Jadi orang yang kafir yang lalu-lalang pun diorang tengok. Kalau kamu dah tunjuk negatif kat kubur, mereka nak syak siapa? Dan tempat perkuburan tu perkuburan orang Islam. Mereka akan tengok orang Islam ni, akhlak orang Islam macam mana. Tapi kalau kamu dalam tu tak beradab semua, diorang akan pandang, oh macam tu ke orang Islam? Macam ni rupanya orang Muslim. Macam itulah mereka akan anggapan pada kita. So, takkan mereka nak kata bangsa dia kalau yang duduk dalam kubur tu memang kubur orang Islam punya kubur. Macam itulah. Sebab itulah akhlak ni sentiasa perlu dijaga. Okey. Okey, memberi salam dengan langkah dengan kaki kanan masuk dalam kubur. Okey, nombor 3. Siapa nak baca nombor 3? Ustazah petik-petik nama orang ramai tak ada buku teks. Tak boleh buka mic. Okey. Siapa yang boleh baca nombor 3? Ustazah tak nak awak tidur ni. Haris, ada buku tak? Haris ada ke tak ni?
Haris Mursyidi. Ustazah, Ha. baca yang mana? Baca nombor 3. Muka surat apa? Baru tanya muka surat berapa nak kena budak ni? Muka surat 9. Baru masuk 9. ke? Adab-adab Apa menziarahi kubur. Tidak melangkah di atas kubur. Okey, bagus. Pandai. Tidak melangkah di atas kubur. Macam saya cakap tadi, awak masuk tempat tanah perkuburan, awak tak boleh pijak-pijak, tak boleh lompat-lompat. Langkah-langkah kubur orang, tak boleh. Tak baik. Tu maksudnya kita tak menghormati orang yang dah meninggal. Ni orang yang dah ada dalam kuburan tu, kamu masuk, kamu main lari kejar-kejar, kamu lompat, tak boleh tau macam tu. Kau susah tengok kan, ada je yang besar-besar adik-adik tu tak tahu. Kita boleh lah, kita yang dah tahu, abang kakak dah tahu ni, kita nasihat dia. Adik mana boleh kalau masuk tanah perkuburan ni, kena jaga adab. Tak boleh masuk lari lompat. Dia lompat dari satu kubur ke satu kubur, dia lompat langkah-langkah nak tunjuk dia power kan. Dari satu kubur ni lompat. Okey, main lumba lari dari sini, kau cuba lompat sampai ke ujung sana. Dia pun lompat-lompat, happy dia lompat. Padahal tak boleh macam tu, tak beradab. Tak boleh. Kalau tak tahu tu okey. Tak tahu tu tak apa, boleh dimaafkan. Tapi kita sebagai abang ke kakak ke perlulah nasihat adik kita yang tak tahu. Jangan awak pula yang buat. Awak pula yang ajak. Jom kita lompat kubur ni sampai dari sini sampai ke ujung sana. Jangan kamu pula yang mengajak, yang buat sebab kamu dah belajar. Kalau dah belajar takkan tak tahu lagi. Tujuan kita belajar sebab kita nak tahu kan. Bila kita dah tahu, kita kena praktikkan dalam kehidupan kita. Okey. Tidak melangkah di atas kubur. Sebenarnya kita jaga hormat kubur tu. Sebab setiap tanah kuburan tu dalam tu ada orang yang dah meninggal dunia. Kita perlu menghormati mereka yang dah meninggal dunia. Memanglah kadang kubur tu dah bertahun-tahun. Apa jadi mayat kat bawah tu? Ada yang dah tulang-tulang reput-reput dah semua. Kadang-kadang tak ada dah pun sebab dah reput-reput dah tulang tu semua dah tak ada. Sebab tu dah lepas beberapa tahun, kubur tu akan dimasukkan orang yang baru pula, yang meninggal kemudian pula. Sebab tu lah ada tulisan, tulis nama, ada tulis tahun. So kat tempat tu kita tahu dah berapa lama dah tanah perkuburan ni, orang yang dah masuk dalam kubur ni dah berapa tahun dah dia ada dalam tu. Sebab kalau dalam tempoh dah lama, mereka akan gantilah dengan orang yang meninggal yang baru. Sebab itulah kubur tu dia macam awak akan tengok. Ada kan yang terfikir-fikir macam mana kalau meninggal ramai-ramai ni, macam mana nak kubur ni semua dah ada orang, memang semua dah ada orang. Tapi tengok pula tahun kematian dia bila. Dah lama, dah bertahun-tahun, boleh diganti dengan orang yang baru, yang meninggal yang baru yang masuk kat situ. Okey. Tak boleh melangkah di atas kubur. Okey, nombor 4. Okey, baca nombor 4. Siapa nak baca? Saya. Ramai ni. Siapa tu? Nani? Siapa tu? Dini. Dini? Okey, Dini baca. Menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Okey, bagus. Terima kasih Dini. Okey, menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Yuk. Kena menjaga kebersihan. Kamu tahu tak pahala besarnya orang yang membersihkan tanah perkuburan, orang yang menjaga tanah perkuburan dapat pahala yang besar. Kena jagalah kebersihan. Tak naklah sampai orang, kalau orang lalu kat situ, katalah kamu memang duduk kat tempat dekat dengan tanah perkuburan tu kan, kata kamu kampung tu kampung kamu. Jangan sampai orang confuse. Ni tanah perkuburan ke tempat buang sampah ke apa, bersepah sangat sampai orang tak perasan tu rupanya tanah perkuburan. Sebab apa? Pokok-pokok penuh, daun-daun dah berimbun, orang siap ada campak sampah ke apa. Jadi macam orang dah sampai tak perasan itu adalah tanah perkuburan. Jangan macam tu. Kita kena sama-sama menjaga. Okey, mungkin kita taklah kot nak menjaga kan, tapi tak salah kalau kamu ada peluang untuk bersihkan tanah perkuburan tu, kamu bersih. Masa kecil tu, Ustazah dapat duit raya beratur panjang tu, tapi sebelum nak dapat duit raya tu, dia panggil dulu budak-budak sampai duit raya datang bersihkan kubur. Kita masuk kubur tu, kutip semua budak-budak kutip. Ambil je lah sampah berapa, ada 2-3 ke, buat ramai-ramai kan. Ramai budak-budak je lah, semua orang nak duit raya kan. Kutip lah sampah 2-3 semua, buat syarat je. Daun-daun kering semua. Kubur tu jadi cantik, jadi bersih. Pasir pula kat kubur yang tempat Ustazah pergi ni, pasir dia macam pasir tepi pantai, lembut tu. Pasir dia halus je, lembut je.
kat tempat yang kubur Ustazah pergi ambil raya kat kampung tu kan. Sebab kampung Ustazah dia dekat dengan pantai. So memang seronok lah Ustazah pijak betul. Bersih, memang nampak bersihnya dengan tersusun kemas. Tak ada rumput-rumput bersepah tak ada. Memang orang jaga elok tempat tu. Okay. Seronok, kita pun seronok bila kita tengok cantik lah kubur ni kan. Bila kita tahulah tu kubur, boleh lah kita bagi salam dekat ahli kubur. Ni kalau kamu sampai tak perasan ni kubur ke ni apa ni, sebab bersepah sangat sampai tak nampak apa, selalu ni lah daun-daun kering berlambat-lambat kan. Orang biar je angin-angin, tak ada siapa kemas, tak ada siapa jaga kubur kat situ. Tak naklah macam tu kan. Okay, kita sama-sama kena menjaga tanah perkuburan kita. Okay. Nombor 4. Nombor 4 dah. Nombor 5. Nombor 5, apa adab lagi? Adab menziarahi kubur lagi, apa lagi adabnya? Cik Adam tadi tunjuk kamera ni. Cepatlah baca. Nombor 5. Saya nak baca Ustazah boleh? Boleh. Fahana. Baca ayat-ayat Al-Quran serta diiringi dengan doa. Okey, terima kasih Fana. Okey, membaca ayat Al-Quran serta diiringi dengan doa. Apa lagi kalau kamu nak buat kat kubur tu? Kamu pergi kubur nak buat apa ni? Takkan kamu nak tenung je orang dalam kubur tu, tenung lama-lama menangis kan? Tak guna kan? Okey, kamu pergi kubur tu bukan tenung. Datang, okey, biasa orang akan bawa apa? Surah Yasin. Okey, tujuan yang air-air semua tu apa? Untuk bersihkan tanah tu. Mesti datang bersihkan tempat perkuburan tu. Kamu datang melawat kan orang yang kamu kenal, orang yang kamu sayang, dah pergi meninggalkan kamu. Okey, macam mana? Kamu bawa air, spray, baca Yasin semua. Bukan kamu pergi saja duduk tengok je kubur tu tenung, lama-lama kubur tu tak ada apa pun kamu dapat kan. Kamu pergi, okey, baca ayat Quran. Dah baca ayat Quran lah. Baca ayat Quran tu contoh selalu orang akan baca Yasin. Okey. Baca Yasin. Sedekahkan untuk orang yang dah meninggal dunia ni. Apa lagi kamu nak bantu dia dari segi apa? Kamu nak bagi duit kat dia semua dah tak guna. Kamu nak beli hadiahkan dia baju baru ke, hadiahkan dia kereta ke, semua tu dah tak dah. Masa dalam kubur, apa je yang dia minta? Dia minta itulah hadiah kat dia. Sedekahkan kat dia, hadiah kat dia dari segi apa? Bacaan Quran dengan doa dari kamu itulah. Yang itulah paling berharga untuk mereka yang dah meninggal dunia. Bawa baca Yasin. Niat sedekahkan untuk yang lebih, sebut nama siapa yang kita ziarah tu, siapa yang dah meninggal tu, kita pergi kat kubur tu siapa. Lepas tu kita baca Yasin, kita doakan mereka yang dah meninggal tu. Okay, next kita pergi ke nombor 6. Nombor 6, siapa nak baca? Apa lagi kita yang buat? Dah berapa dah? Tadi dah 5 dah. Yang ke-6 last sekali, apa yang kamu kena buat? Saya. Baca. Siapa tu? Saya tu. Okey, baca. Siapa yang jaga saya tadi? Cepatlah. Saya tunggu ni. Tak dengar suara. Syami baca. Syami mana? Hil. Saya lagi ke? Bacalah. Ustazah tadi siapa ada orang jawab saya tapi tak menyaut pun. Menyiram atau merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Okey, menyiram atau merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Okey, dah habis kat situ. Kita masuk lagi satu lah. Nanti kita sambung lagi kan? Tak apa, kita masuk lagi. Okey, ada 6 perkara tu. Pertama, pakai pakaian menutup aurat. Lepas pakai pakaian menutup aurat, apa lagi? Kena langkah dengan kaki kanan dan memberi salam. Ya ke? Betul. Itu yang ketiga, tak boleh langkah atas kubur. Yang keempat, jaga kebersihan persekitaran kubur tu, kena jaga kebersihan. Yang kelima, baca ayat Al-Quran dan doa, sedekahkan untuk mereka yang meninggal. Yang keenam, menyiram kubur tu dengan air atau merenjisnya. Okey.
Sampai situ saja. Okey, buka muka surat seterusnya, muka surat 10. Ada doa. Kau Ustazah kata tadi, apa ada doa tau untuk ahli kubur ni. Tapi Ustazah pun tak ingat kot. Ustazah tak amalkan sangat pun. Ustazah selalu lalu tepi kubur, Ustazah bagi salam je lah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey. Ni sebenarnya yang panjang dia. Okey, tengok sama-sama muka surat 10. Doa ketika menziarahi kubur. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baca, hafal dan amalkan. Kalau siapa dah hafal, untunglah kamu boleh amalkan. Setiap kali jumpa tanah perkuburan, amalkan doa ni. Okey, Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Okay, lagi sekali. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Assalamualaikum apa? Kesejahteraanlah ke atasmu wahai ahli kubur. Yang di kalangan orang-orang beriman. Qaumin mu'minin, di kalangan orang-orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sesungguhnya insya-Allah akan menemui kamu. Sebab apa? Doa ni kita mendoakan orang yang dah meninggal ni, sejahteralah ke atas mereka ni kubur kalangan orang-orang yang beriman. Misalnya kita doakan orang yang meninggal ni semua orang yang beriman sebab mereka terdiri daripada orang Islam, orang yang beriman. Okey. Sesungguhnya insya-Allah kita semua pun sama akan bertemu juga nanti kat alam lagi satu. Dekat dunia ni mereka dah habis, tapi kita semua juga akan pergi ke alam lagi satu. Alam barzakh. Alam yang semua orang akan kita bertemu kat sana. Itulah doanya. Doa kesejahteraan kepada mereka, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, dan kita pun akan bertemu insya-Allah. Kita juga akan bertemu dengan mereka. Okey, kamu nak tak bertemu dengan mereka, orang-orang yang dah meninggal dunia ni? Nak ke tak nak ke? Macam itulah satu hari kita semua akan meninggal dunia. Okey. Kalau sebolehnya, yelah, Ustazah ni kalau boleh pun Ustazah macam nak lah juga meninggal sebab apa? Sebab kita tak nak kita meninggal waktu datangnya Dajjal. Sebab kita takut apa? Kita takut waktu tu kita tak mampu nak lawan dengan Dajjal. Kita takut kita ikut Dajjal. Sebab apa? Masa kehadiran Dajjal nanti kita berada dalam kelaparan, kebuluran. Tapi Dajjal ada makanan semua. Dia akan, okey, kalau kau nak kenyang, kalau kau lapar, boleh. Masa tu kita kena tahan diri kita. Sebab tu orang yang dah biasa puasa masa kehadiran Dajjal ni, bagi dia ringan je kelaparan tu, dia boleh tahan lagi. Dengan apa? Dengan berzikir, bertasbih semua tu. Yang itulah yang menguatkan jiwa dia. Itulah makanan rohani dia yang dia boleh tahan daripada dia ikut Dajjal tu. Sebab kehadiran Dajjal tu, baiklah. Kalau kamu tak dapat tahan rasa lapar semua tu, kamu akan ikut Dajjal tu pergi bersama. Sebab itulah kalau boleh kita semua nak meninggal. Siapa macam harap, ya Allah, kalau aku nak meninggal ni, kalau kau nak ambil nyawa aku ni, ambillah sebelum datangnya Dajjal. Sebab apa? Sebab kita takut waktu tu kita tak kuat untuk lawan Dajjal. Kita takut kita akan ikut Dajjal. Sebab apa? Waktu tu kepanasan, kering kontang, makanan dah tak ada, kamu semua dalam kebuluran. Tapi siapa je yang, sebab Dajjal ni akan tunjuk dia lah hebat, dia lah macam Tuhan yang akan dia ada makanan semua, kamu akan kena buat pilihan. Okey, kalau kamu nak senang, kalau kamu nak kenyang, ikutlah Dajjal. Dajjal akan bagi kamu makan, kamu akan rasa kenyang semua. Tapi kalau kamu tak nak ikut Dajjal, kamu akan kebuluran dan kelaparan. Kan, takut kan waktu tu. Tu kalau boleh, na'udzubillah, kita tak nak berada pada keadaan pada waktu tu, waktu munculnya Dajjal waktu tu. Itulah semua insya-Allah. Itulah ayat tadi, doa tadi, insya-Allah kita semua akan bertemulah dengan orang yang meninggal tadi. Kita semua pun akan mati. Jangan kamu ingat, tak apalah tua, bagilah umur aku 70 lah aku nak meninggal. Kita semua tak tahu kita meninggal bila. Baby pun boleh meninggal. Adik Amir yang kena dera tu, kesian kat dia kan. Arwah Amir tu muda lagi, baru darjah 1 pun dah meninggal. Tapi insya-Allah syurga buat, kan? Syurga buat adik tu. Okey. Seterusnya, okey, itulah doa tadi, maksud dia kan. Maksudnya doa. Cubalah hafal. Bila kamu lalu tepi kubur ke apa, kamu boleh amalkan doa ni.
Kau lalu tepi kubur je, kamu masuk jumpa siapa-siapa ke ahli kubur. Kamu nak pergi jumpa ahli keluarga kamu yang dah meninggal ke apa ke, saudara mara. Bila dah pergi kubur, amalkanlah, cubalah doa ni. Assalamualaikum darul qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Okey. Tu tanah perkuburan Islam, tengok. Tengok gambar rajah tu kan. Bila budak tu lalu kat tanah kubur tu, dia baca Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Dia bagi salam je. Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Apa? Salam sejahtera wahai ahli-ahli kubur di kalangan orang-orang yang beriman. Okey. Itu je doa dan ayat kan. Ingat. Okey. Ketika menziarah kubur ataupun ketika kita lalu kat kubur, kita pandang tu, kita doa lah. Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Okey. Tengok pula perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Baca. Saya nak suruh baca ni. Perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Tadi kita tengok perkara-perkara adab-adab yang kita buat masa menziarahi kubur. Sekarang ni yang dilarang, yang tak boleh buat masa ziarah kubur apa? Okey, baca yang pertama. Baca, siapa nak baca? Siapa mengantuk tu baca. Siapa ni? Cepat baca. Siapa nak baca? Saya. Okey. Mia Batrisha. Mengusap atau mencium batu nisan. Boleh ke buat? Boleh ke tak boleh buat? Boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Itu kadang orang terbiasa kan. Orang ada, kamu tengok kan, orang macam kalau tengok cerita-cerita tu lah, jangan terpengaruh kan. Kadang drama-drama ni, movie-movie ni suka macam mengarut. Tu macam antara perkara yang mengarut lah. Kamu cium batu nisan tu kan. Usap, cium batu nisan tu. Sebenarnya tak ada apa pun. Kamu cium batu je. Bukannya cium orang yang meninggal. Bukan pun. Tapi dia macam perbuatan tu kamu boleh buat. Tapi jangan kamu niat bukan tak boleh. Nak buat tu macam buat tu pula, tapi nanti orang akan tengok macam pelik lah kan. So benda tu dilarang, tak boleh buat pun. Boleh tu mungkin boleh, tapi jangan niat tu jangan tak betul. Jangan kamu, okey aku cium ni macam lah aku cium orang yang dah meninggal ni. Tak pun, kamu sebenarnya cium batu, tak ada apa pun. Kamu macam ambil batu kat luar tu, angkat, cium lah. Ada apa? Tak ada apa pun kan. Okey, macam tu lah. Okey, nombor 2. Ni tak boleh tau, yang tak boleh buat. Jangan usap batu tu, cium batu tu. Daripada kamu buat macam tu, lebih kamu tadah tangan doa dekat orang yang dalam kubur tu. Mengalir sambung doa tu sampailah juga. Daripada kamu cium, orang dalam kubur tu tak rasa pun ciuman kamu. Tak ada pun. Kamu cium batu je lah. Okey. Nombor 2. Siapa yang baca? Cik Adam duk buka-buka kamera duk ada orang tapi tak nak baca. Cik Adam baca? Cepat, kita habiskan ni je perkara yang dilarang ni. Lambat kamu baca, lambatlah habis. Cepat dah pukul 4 dah. Okey, nombor 2. Assalamualaikum, tak ada orang ke? Oh, tak ada buku. Siapa lagi? Saya Baca. berjalan mengelilingi kubur dengan memohon sesuatu hajat. Okey, berjalan mengelilingi kubur dengan memohon sesuatu hajat. Tak boleh. Itu benda-benda macam khurafat. Orang yang kepercayaan dia mengarut-ngarut ni, dia akan buat lah. Dia percaya benda-benda yang mengarut ni. Tak boleh. Kamu jalan pusing kubur, lepas tu kamu minta satu hajat. Kan kalau orang kita habis dalam pukul 4 suku macam tu. Habis ni habislah. Sama-sama kamu tanya habis ke apa. Kita habis ni habis. Okey, habis bab perkara-perkara yang dilarang ni je. Okey, ni yang tak boleh buat. Kamu keliling kubur sambil kamu minta hajat kan. Kan ada cerita Piramli, dia pergi duduk kat kubur. Okay, mambang tanah, mambang api, mambang segala mambang tu, keluarlah hantu-hantu jemalang semua keluar kan. Tu semua mengarut, tak boleh buat. Tak boleh, jangan percaya benda-benda macam tu. Tak ada pun kamu boleh buat permintaan dekat kubur tu. Tak nak, benda-benda tu tak nak, tak ada pun kat kubur ni. Itu benda-benda tu, percaya benda-benda yang khurafat tu tak boleh. Minta yang sebetulnya nak minta tu minta dengan Allah je lah. Macam mana cara minta Allah? Waktu kita solat, waktu kita berdoa, macam itulah cara kita minta dengan Allah.
Minta dengan Allah ni pada bila-bila masa pun boleh. Kita doa ke Allah. Itu dia cara nak minta, cara nak mohon sesuatu hajat. Nak hajat tu lebih-lebih dimakbulkan, bangun 1/3 akhir malam. 1/3 akhir malam tu waktu bila? Waktu 3-4 pagi tu, bangun waktu tu. Tunaikan solat. Solat semua, solat apa? Solat hajat, nak mohon sesuatu hajat kan? Tak payah, tak perlu pun kamu pergi kubur malam-malam ke, pusing-pusing kubur nak minta tu, minta ni. Akhir mambang tanah semua, tak payah pun, tak perlu pun, tak jadi pun benda tu. Okey. Tak payah berjalan mengelilingi kubur dengan mohon sesuatu hajat. Tak boleh buat macam tu, dilarang. Cium batu nisan, tak boleh, dilarang. Lepas tu lagi satu, keliling. Alamak. Terlos. Okey. Dah, hello. Ya. Okey, dah. Terhilang pula. Disconnection. Okey. Kita masuk balik ke nombor 3. Saya. Nani tu siapa? Saya. Saya Nordini. Dini. Okey, baca Dini. Perempuan je, ada orang lelaki hilang ni. Baca Dini. Berlari-lari dan bergurau senda di kawasan perkuburan. Okey. Berlari-lari dan bergurau senda di kawasan perkuburan. Tak boleh. Tadi kan kita tengok tadi pun tak boleh kan? Tadi dah ada dilarang kan? Masa adab tadi dia kata apa? Tidak melangkah di atas kubur. Okey, samalah. Jangan langkah ni selalu langkah-langkah ni selalu orang main lari lah, lompat langkah-langkah. Tak boleh. Ni tak boleh berlari-lari dan bergurau senda di kawasan perkuburan. Kamu pergi tempat macam tu, kamu boleh lagi nak bergurau senda? Kamu pergi tempat, patutnya tempat-tempat macam tu bagi penghayatan, bagi keinsafan kat kamu. Bukan tempat kamu nak bergurau senda, kat situ nak buat lawak lah. Kat situ lah kamu nak bergurau, nak main-main tolak-tolak kawan kamu, lumba lari lah, main kejar-kejar lah dalam kubur tu, bukan. Orang masuk kubur ni dia kena ada rasa keinsafan. Keinsafan sebab apa? Satu hari aku pun akan duduk kat kubur ni, tanah kubur ni juga. So tak adalah masa untuk kamu bergurau-gurau. Kamu patutnya rasa takut. Rasa takut itulah banyakkan doa, banyakkan ibadah semua kan. Sebab kita akan rasa satu hari kita pun sama ada kat dalam ni juga. Macam dah kita minta, kita berharap bila kita meninggal ada orang yang datang nak doakan kita. Ada orang yang nak membaca Quran, hadiahkan bacaan Quran kat kita, ayat-ayat Quran kat kita. Bukan hadiahkan Quran tu, taklah. Hadiahkan ayat-ayat bacaan Quran kat kita. Macam tu lah. Okey. So tak ada, jangan bergurau-gurau semua, tak boleh. Waktu sepatutnya kamu kena rasa takut. Tak ada gurauan masa belajar. Okey. Masa belajar tak ada gurauan masa ada dalam kubur, kat tanah perkuburan. Okey, nombor 4. Saya Ustazah. Siapa tu? Bagilah dia. Tasnim. Baca Fana, lepas ni Tasnim. Okey. Ustazah suruh Syami baca. Suruh Syami baca. Syami mana? Jadi Syami baca nombor 6. Syami, bukan Syami. Oh, hey ke? Nombor 6 yang mana Ustazah? Nanti dulu. Nombor 4 belum lagi. Fahana baca nombor 4 dulu. Balut batu nisan dengan kain. Membalut batu nisan dengan kain. Okey, benda ni tak perlu pun buat. Kan kamu tengok kadang ada je kat tanah perkuburan orang balut batu nisan tu dengan kain. Ada yang buat macam tu. Sebenarnya perkara tu tak perlu pun buat. Dilarang untuk lakukan. Tak ada apa pun. Tak perlu pun buat. Okey. Kamu biar kat situ balut kain, sama je hujan turun semua kain tu basah semua, lama-lama kain tu pun mereput hilang. So tak perlu pun, biar je. Kan ada batu. Batu nisan tu pun lama-lama tulisan nama tu pun lama-lama boleh hilang. Tarikh semua tu lama-lama boleh hilang juga kat batu nisan tu. Apa kamu buat apa? Apa keperluan untuk kamu letak kain? Kalau kamu ada niat macam
Kamu nak letak sebab nanti mungkin untuk kegunaan orang yang nak datang ziarah ke, apa ke, untuk dia lap tangan ke apa. Kalau ada niat macam tu, saya tu tak apalah, letak je tinggal kat situ. Tapi kamu pun tak tahu siapa yang nak datang ziarah ke apa semua kan. Lebih baik tak payahlah letak, sama je kalau kamu letak. Kain tu akan kotor, akan basah lama-lama. Lama-lama kain ni basah-basah lama akan reput. Basah kering reput lah kan. Okey. Seterusnya nombor 5. Tasnim Meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Meratap, memekik. Okay, terima kasih Tasnim. Meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Ini perangai siapa selalu? Ustazah, ini perangai selalu orang India, Cina macam tu. Kalau dia orang, kalau meninggal je dekat hospital tu, suara dia orang tu pukul-pukul diri dia orang. Dia orang tak boleh terima kematian keluarga dia orang kan. Dia orang menjerit-jerit, meraung semua. Awak jerit penat-penat sampai tak ada suara pun, awak meraung-raung macam mana sekalipun. Bangun balik ke mayat tu? Bangun balik ke mayat tu awak menjerit macam tak kan? Sebab itulah kita orang Islam, kita ni dah diajar untuk lebih tenang, sabar, semua ada doa. Memang kita sedih sangat-sangat kan. Tapi bukan cara sampai kita menjerit-jerit pukul diri kita semua. Ayo ama apa semua meninggal, tak ada. Tak perlu buat macam tu kan. Lebih baik kamu memang sedih memang sedih, tapi lagi kamu sedih tu lagi kamu minta ke Allah. Allah ni macam dia bagi kita tenang, hati kita sedikit lembut. Kesedihan yang kita rasa tu Allah bagi sedikit lega. Kita kena pandang apa, semua ni Allah lebih menyayangi orang yang pergi tu. Ini yang buat antara yang buat kita rasa sedikit tenang. Allah ambil nyawa dia mungkin sebab Allah lebih sayangkan dia daripada kita semua sayang dia, tapi Allah lagi sayangkan dia. Dia dah selamat dah pergi berjumpa dengan Allah kat sana kan. Pada mana dekat sana, dekat alam barzah sana tu dah jumpa. Tata tengah berseronok kat sana semua. Kita kat dunia belum tentu lagi, kita tak tahu lagi macam mana nasib kita. Kita itulah orang Islam ni, dia ada keliling kita belajar agama Islam. Sebab tu kita belajar akhlak semua ni untuk mengajar kita lah. Bila kehilangan orang yang kita sayang, kita tenang, tak ada menjerit-jerit, terpokok, terlalang, tak ada. Kalau orang India, orang Cina tu memang macam tu. Kalau awak buat macam tu, samalah awak ikut dia orang lah. Padahal orang Islam ni, orang Muslim ni, memang kita boleh kesedihan tu boleh. Memang kita sedih sebab kita hilang orang. Tapi bukan cara awak terpekik, terlolong, melompat, tak payah, tak perlu pun kan. Awak menjerit macam mana pun hari tu, sampai suara awak hilang, mata awak sampai bengkak-bengkak semua, orang tu tak muncul pun. Buat penat je awak menjerit. Kesedihan tu memang boleh kita akan menangis kan. Yelah, kita akan alami tu, kita akan rasa sedih sepanjang hari tu, mungkin kita akan menangis semua. Tapi kita minta kekuatan sampai bila kita nak terus sedih macam tu kan. Kita pun akan jalani juga hari-hari, kita pun akan pergi juga bersama macam tu juga, kita akan jumpa dia juga satu hari. Tapi kita teruslah doa supaya Allah ni tenangkan sikit hati kita yang sedih sangat ni. Kita semua minta ke Allah. Itulah cara orang Islam, kita berdoa. Sebab Allah ni bagi tenang, boleh bagi tenangkan kita. Dengan sahabat-sahabat keliling kita, orang-orang Islam Muslim yang support keliling kita. Orang keluarga kita, semua bagi semangat kita. Kan kita belajar minggu lepas kan, macam mana menziarahi orang yang meninggal dunia kan. Macam mana orang yang kita datang ziarah tu, kita cakap apa dekat orang yang meninggal ni, doakan apa dekat mereka. Dekat keluarga yang kehilangan keluarga dia yang lain tu kan. Itulah cara kita orang Islam support macam tu. Tak perlu pun ayah, amma, apa semua jerit-jerit, tak perlu pun. Okay. Seterusnya nombor 6. Menceritakan keburukan si mati. Okey, menceritakan keburukan si mati. Tak boleh, dilarang, tak boleh. Samalah kita belajar minggu lepas ada kan. Tak boleh menceritakan. Minggu lepas cuba kamu tengok yang muka surat muka surat 7. Haram melakukan sesuatu yang boleh mengaibkan jenazah dan menularkannya di media sosial. Macam itulah. Haram. Tak, hukumnya adalah haram. Kamu mengaibkan, kamu memburukkan orang yang dah meninggal dunia. Kamu buatlah macam tu. Kamu tengok takut. Kamu buatlah macam tu. Sebab kita takut apa? Bila kita mati, orang lain tak akan buat kat kita. Hidup ni macam putaran roda. Bila kita buat kat orang, tak mustahil satu hari kita meninggal, orang buruk-burukkan kita kat media sosial. Kita na'udzubillah kan, takut kan.
Tak nak, sebab tu kita tak boleh buat jahat dengan orang ni, jangan. Kalau kita buat jahat dengan orang satu hari, kita pun sama akan alami. Tak kita, keluarga kita, adik-adik kita pula akan kena macam tu. Tu hidup ni memang macam putaran roda. Allah ni bersikap adil. Allah bersifat adil dengan semua makhluk dia. Kita buat jahat kat orang, jangan terkejut. Tak kena kat kita, tapi kena kat adik-adik kita, kena kat keluarga kita. Kalau awak tak sayang keluarga awak, adik-adik awak buatlah. Mungkin tak kena kat awak, tak pun hidup awak akan datang, kita tak tahu macam mana. Macam tu lah. Tak boleh kamu menceritakan keburukan si mati ni. Bila orang dah meninggal, seelok-eloknya, sebaik-baiknya, banyakkan cerita kebaikan dia. Cerita kebaikan dia. Doakan dia lagi-lagi. Bagus macam tu. Doakan dengan bacakan Quran, bacakan ayat Quran dekat orang yang meninggal, lagi bagus. Kalau kamu menceritakan keburukan, tu adalah perkara yang paling diharam. Kamu baca sendiri kan, muka surat 7 cakap apa. Zaman sekarang ni suka buruk dia sikit je, tapi dia sebarkan dekat media sosial tu. Habis semua, satu Malaysia, satu dunia tahu. Tu sekarang, zaman sekarang senang nak buka aib orang, senang nak cerita kejahatan orang. Kamu ada grup WhatsApp, dalam grup tu berapa ramai dalam grup tu. Kamu kutuk je orang tu, berapa ramai yang benci kat dia. Dosa tau kalau kamu buat orang lain membenci. Kita ni sedara se-Islam tau. Kamu membencikan, kamu melaga-lagakan saudara sesama Islam, tak boleh. Jangan. Kamu yang punca lagi berdouble. Seorang benci kamu dapat, dua orang benci kamu yang dapat, sebab kamu yang menyampaikan keburukan tu. Bertambah-tambah-tambahlah dosa kamu tu. Selagi mana benda tu tersebar kat media sosial, selagi itulah apa orang kata, dosa tu berjalan kat diri kamu. Lepas orang ni tengok, sebab itulah kat media sosial ni susah tau nak kontrol. Selagi mana orang lain tengok, selagi itulah orang lain, lepas orang ni tengok, dah dapat apa ni, kamu dah dapat dosa dah. Bukannya seorang tengok orang lain, orang ni post kat orang ni, orang ni post kat orang ni, kamu tengoklah berapa banyak dosa kamu terkumpul. Sedang masa kamu tidur pun, dosa tu sedang berjalan. Sebab apa? Sebab masing-masing orang lain pula berkongsi yang waktu kamu tidur pun dosa kamu berjalan. Sebab kamu yang punca kongsi keburukan orang lain kat media sosial. Okay, baiklah. Kalau kita tak nak diri kita kena macam tu, kita jangan buat kat orang lain. Sebab apa? Satu hari kita semua akan meninggal dunia juga. Jangan cerita keburukan. Macam contoh kawan kamu meninggal sebab dia tu mati, sebab itulah jadi mak rempit pada muka, dah mati semua. Jangan. Kamu kena fikir mungkin Allah lebih sayangkan dia, sebab tu Allah ambil dia dulu. Dia meninggal accident tu menjadi asbab je, jadi sebab pada dia meninggal. Jangan kamu dia patut dah dia mati, memang patut dia mati sebab dia mak rempit semua bla bla bla. Tak baik. Total dia, kita tak tahu kematian dia tu sebenarnya macam mana. Masa dia jatuh motor tu, dia sempat mengucap ke apa semua. Kita ni belum tentu kita tidur pun kita tak mengucap apa kan. Sebelum tidur ada kamu mengucap, tahu-tahu kamu dah tak boleh bangun dah esok tu, dah tak ada dah kita, dah meninggal dah dunia. Tak tahu orang yang meninggal accident tu, tak tahu dia sempat lagi mengucap masa dia jatuh tu, dia sempat mengucap baru dia meninggal. Kita tak tahu kematian manusia semua. Kita nampak kematian dia macam buruk, tapi sebenarnya kematian tu adalah kematian yang apa? Husnul khatimah, yang meninggal dalam keadaan yang baik. Dah masuk nombor 7. Panjang sebab dia. Nombor 7. Syahda baca. Siapa nak baca? Nombor 7. Last kali. Saya. Baca. Nia Batrisha. Merokok di kawasan perkuburan. Merokok di kawasan perkuburan. Tak boleh. Dilarang merokok di kawasan perkuburan. Yang tu lagi lah, tak sopan. Memang tak sopan. Memang tak beradab kalau merokok. Masuk duduk isap-isap rokok, lagi buang pula batang rokok tu kat situ je macam tu. Tak boleh lah. Macam mana kau seorang kata, macam mana kamu nak jaga adab kamu masuk ke dalam masjid? Boleh ke kamu masuk masjid, kamu isap-isap rokok ke dalam masjid tu? Tak boleh kan? Macam tu lah kamu kena jaga adab kamu masa kat taman perkuburan. Merokok di kawasan perkuburan, tak boleh.
Dia memanglah tak haram lagi. Dia bukan haram tapi tak boleh, dilarang. Itu menjadi punca kepada persekitaran perkuburan tu kotor. Tak nak. Tak boleh macam tu. Kamu pergi situ untuk tapi rokok tu memang haram tau sebenarnya. Tak boleh sebenarnya merokok. Kan tak boleh merokok, tak boleh. Okey. Masuk tanah perkuburan tu, kamu merokok semua, maksudnya kamu tak ada rasa keinsafan pun dalam diri kamu. Kamu sedap merokok. Maksudnya tak ada rasa kesian. Ada ke orang hisap rokok sambil sedih? Sambil hisap rokok dia sedih-sedih ngetak kan? Hisap rokok ni dia macam nak enjoy diri dia, macam nak tenangkan diri dia, relax. Padahal kamu pergi kat tempat tanah perkuburan, patutnya untuk mewujudkan rasa keinsafan. Duk hisap rokok tu tak, hati semua tu tak elok kan, jantung kita tak baik untuk jantung semua. Boleh jadi punca kepada cepatnya kematian. Okey. Okey, sampai situ saja. Nanti kita sambung lagi fadilat, akibat. Okey. Kita stop sampai perkara yang dilarang. Ada 7. Apa yang tak boleh? Usap, cium, batu nisan, berjalan mengelilingi kubur dan mohon satu hajat. Lepas tu berlari-lari, tak boleh. Nombor 4, balut batu nisan dengan kain. Nombor 5, dia meratap, memekik, terlolong semua, tak boleh. Yang nombor 6, cerita keburukan si mati, tak boleh, dilarang. Nombor yang terakhir sekali, merokok di kawasan tanah perkuburan, tidak boleh. Okey, sampai situ saja untuk akhlak hari ni. Okey, baca doa habis belajar. Bismillah. Baca doa. Doa belajar, habis belajar macam mana? Ada doa tak? Allah Muftah, nak start balik belajar. Okey, wal as lah, dah habis kan? Kamu dah tak ada kelas kan lepas ni? Kan ada kelas lagi? Wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.